Kita duduk tengah bincang waktu baru ni, tapi tak ada habis ya. Disebutkan di dalam hadis ini, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad dengan membawa kebenaran, dan Allah telah menurunkan kitab kepadanya. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat rejam. Kami membacanya, kami hafalnya, dan kami fahami maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula merejam, yakni orang yang berzina. Kami juga selepasnya merejam orang yang berzina. Dan begitulah seterusnya. Baru ni kita sudah terjemah dah. Jadi kita bincang dah baru ni ayat yang diturunkan, ayat rejam. Di antara yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ayat rejam. Baru ni kita sudah bincang dah tentang ayat yang dikatakan mansuh tilawahnya, tetapi tidak dimansuhkan hukumnya, iaitu asy-syaikh wa asy-syaikhatu. Kita sudah bincang dah tu. Tak apalah kalau kita nafikan hak tu sebagai ayat yang diturunkan berhubung dengan azanil muhsan, maka hak mana yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar? Yang dia kata ni, yang dia kata sesungguhnya rejam itu ada, benar ada di dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina yang telah muhsan dari kalangan lelaki dan perempuan. Mana hak ni ada dalam kitab Allah. Pada minggu lepas kita sudah bincang dah bahawa ayat zina yang selalu disebut-sebutkan ada di dalam kitab Allah itu ialah yang sudah mansuh tilawahnya, iaitu asy-syaikh wa asy-syaikhatu. Kita sudah bincang dah baru ni. Jadi kalau hak tu tidak, maka hak mana? Hak Sayyidina Umar kata ayat rejam tu ada di dalam kitab Allah ni, duduk mana? Ayat mana kalau bukan hak tu? Sedangkan dia kata ni ada, wa innar rajma fi kitabillahi haqqun. Memang benar ada hukuman rejam itu dalam kitab Allah. Jadi kitab Allah ni apa maksudnya? Quran ke ataupun hak mana? Kalau kita maksudkan Quran, ayat mana? Dah kalau bukan ayat tu. Jadi hak kebanyakan ulama tu sebut-sebutnya ayat rejam yang ada tu, sebab kita sudah bincang dah baru ni, waktu tak ada dari segi tilawah dia, yang adanya dari segi hukum. Tapi kita sudah bincang dah hak tu tidak kemah, tak kemah. Jadi kalau tidak begitu, ayat mana? Di sini kita akan lihat ayatnya. Maksud Sayyidina Umar di sini hak lebih tepatnya dan lebih jelas ialah maksud ayat rejam ada di dalam kitab Allah tu bukan ada secara sarih, bukan ada secara terang, tetapi ada secara isyarat. Itu ada. Yang ni semua sahabat-sahabat faham. Ayat tu walaupun zahirnya tidak sebut tentang rejam, tetapi memang dimaksudkan dengan rejam. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang sahih, yang dimaksudkan dalam ayat Al-Maidah itu ialah rejam. Ayat mana? Hak ni. Hak ni hak maksud Sayyidina Umar. Ayat rejam tu ada di dalam Quran, tetapi isyaratan, secara isyarat. Yang ni bi isyaratin nas, orang panggil, dengan isyarat nas. Isyarat nas. Jadi hak ni hak berdasarkan isyarat nas ni kira ada juga dalam Quran. Begitu. Hak mana? Ya ini ayat ni. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Taurah fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wama ulaika bil mu'minin inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun wal-ahbar bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada fala takhshawun nasa wakhshawun wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tu ayat.
Ini dalam surah Al-Ma'idah 49-50 ayatnya. Dalam Muslim ni sendiri kita akan jumpa nanti disebutkan bahawa ayat-ayat ini turun berhubung dengan kisah dua orang Yahudi yang dihukum rejam. Tu ayat ni turun berkenaan dengan itu. Jadi perincian dia gini, hak tersebut di dalam kitab-kitab hadis, iaitu umpamanya hadis yang dikemukakan oleh Humaidi dalam musnadnya. Humaidi ni tok guru kepada Imam Bukhari. Gini dia, riwayat daripada Jabir bin Abdullah, ada seorang lelaki daripada penduduk Fadak telah berzina. Ini orang Yahudi ni. Penduduk Fadak pun menulis surat kepada beberapa orang Yahudi di Madinah supaya bertanya Muhammad tentang perkara ini. Sekiranya, kata mereka, sekiranya Muhammad suruh dilaksanakan hukuman sebat, maka kamu terimalah hukuman itu daripadanya. Tapi kalau dia suruh rejam, fala ta'khudhuhu anhu, jangan ambil. Dia cerita. Jadi puak-puak Yahudi di Madinah ni pun tanyalah Nabi SAW. Nabi SAW jawab balik. Dia kata, arsilu ilayya a'lama rajulaini minkum. Gini kata dia, kamu hantar kepadaku orang yang paling alim di kalangan kamu. Hantar balik. Faja'u birajulin a'war. Mereka pun buat mari seorang yang buta sebelah matanya. Orang alim dia, orang panggil Ibnu Surya nama. Dan seorang lagi, Nabi SAW pun kata ke dia. Jadi rekah cerita ni kita tak payah baca lah, kita terjemah selalu. Kira-kiranya kamu berdua ni yang paling alim lah di kalangan kamu. Nabi tanya. Dia kata gitulah. Orang duduk keceknya, orang duduk sebut-sebut gitulah. Nabi SAW pun tanya dia, tidakkah ada pada kamu Taurat yang mengandungi hukum Allah di dalamnya? Mereka berkata memang ada. Waktu Nabi SAW pun tanya dia, kalau begitu aku nak tanya kamu sungguh-sungguh dengan nama Allah yang telah membelah laut untuk Bani Israel, yakni ketika dikejar oleh Fir'aun itu, dan Allah dengan nama Allah yang telah menaungi kamu dengan awan di padang pasir itu, dan Allah yang telah menyelamatkan kamu daripada bala tentera Fir'aun, Allah yang telah menurunkan manna dan salwa kepada Bani Israel. Sebenarnya bagaimana kamu dapati hukum ni tentang rejam ni? Nabi kata dalam Taurat. Lepas tu dua orang ni alim, dua orang ni, seorang tu paling alim lah. Badi tengok kedua-dua orang tu. Lepas tu dia kata, kau bersumpah tu dengan nama Allah tu mana tinggi sangat, kata dia. Kemudian mereka pun kata, kami dapati dalam Taurat ulang banyak kali tengok dah sekali orang perempuan dengan nafsu, lepas tu tunduk misalnya, kita kata tengok pula tu zina, kata dia. Itu kami dapati dalam Taurat. I'tinaq, dakak, zina. Cium, zina. Kalau 4 orang naik saksi bahawa mereka melihat seseorang itu yubdi'u wa yu'id, menyorong dan menarik, dia kata seperti mana batang celak itu masuk ke dalam bekas celak, faqad wajabar rajmu, wajiblah direjam. Itu kata dia. Nabi SAW pun kata huwa dzak, itulah maknanya. Nabi SAW pun perintah supaya direjam. Maka turun ayat ni, fa in ja'uka fahkum bainahum bima anzalallah. Bila mereka datang kepada kamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah dalam peristiwa ni hukum rejam tu lah. Mana hukum rejam tu ada dah dulu. Allah SWT hak ni lah, ayat ni tak ada hak lain. Jadi yang dimaksudkan dengan firman Allah, hukumullah